Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan lagi pada siri yang ke-91 ya. Syukur kepada Allah kerana kita masih diberi kesempatan bernafas di dunia ini, dan gunakanlah sebaik-baik peluang yang kita ada, terutamanya pada 10 hari terawal di dalam bulan Zulhijjah ini ya. Jadi segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda yang mengikuti baginda sehingga hari kiamat. Ya, bagi sahabat-sahabat seiman yang masih tidak tahu apa yang kita share dalam 2 hari yang lepas, ya, saya ingin beritahu bahawa kita sedang pun membicarakan tentang buku yang ditulis oleh Ustaz Kapten Hafiz Firdaus bin Abdullah dengan tajuk 90 Pelajaran tentang Bid'ah ya. Jadi hari ini kita sambung lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanjutkan daripada hadis yang kita baca semalam, iaitu sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Sebenarnya ya, kedua-dua Al-Quran dan Rasulullah adalah merupakan hidayah Allah kepada kita semua ya. Kepada kita semua manusia, tak kira sama ada dia orang Arab ke, dia orang Ajam ke, macam kita ya. Kita ni orang Ajam yang mana bukan asalnya orang Arab dan bukan bertutur dengan bahasa Arab. Namun begitu, hadis Nabi sangat clear, menggunakan bahasa Arab yang sangat mudah, bukan hanya boleh difahami oleh orang-orang yang lidahnya menggunakan bahasa Arab, tetapi kita orang Ajam pun dapat memahami perkataan Nabi ini kerana ia merupakan bahasa yang direct to the point sebenarnya ya. Namun apabila kita lihat dalam rangkap hadis itu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan iaitu sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Kerana tanpa tunjuk ajar, penjelasan dan bimbingan baginda, manusia tidak akan dapat mengamalkan Al-Quran dengan sepenuhnya ya. Ini tambahan dari saya lah, sebab itu Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai suri panduan untuk kita dalam bentuk manusia. Karena itu Allah tidak menurunkan malaikat, sekalipun orang-orang kafir mencabar dan meminta kenapa tidak diturunkan malaikat sahaja kepada mereka kan. Jadi Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia supaya kita dapat menjadikan contoh apa yang diajar dan dilakukan oleh baginda dilihat secara direct oleh para sahabat baginda sewaktu bersama beliau. Begitu juga seterusnya diwarisi di dalam hadis-hadis sahih baginda yang akan terpakai sehinggalah hari kiamat nanti ya. Allah juga berfirman dalam 2 ayat, iaitu di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat yang ke-44 dan ayat ke-64 ya, di mana Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam 2 ayat berikut ini, dan kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran supaya kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir. Ya, ayat yang ke-44 daripada surah An-Nahl. Dan tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepada kamu, wahai Muhammad, melainkan supaya kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan tentangnya dan sebagai hidayah serta rahmat kepada kaum yang beriman. Ayat yang ke-64. Ya. Apabila sebaik-baik hidayah merupakan hidayah Muhammad, maka kita tidak boleh beranggapan bahawa apa yang dikutubahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kesamaran, kekeliruan atau kesesatan sehingga perlu dilakukan pengalihan atau pembahagian. Ya, apabila Nabi telah menetapkan sesuatu perkataan itu, tak perlu kita melakukan perubahan ataupun kita merinci-rincikan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru atas dasar sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad, tidak perlu kita alih perkataan apabila Nabi menggunakan perkataan kullu itu yang bermaksud setiap,
kepada kebanyakan ataupun sebahagian, ya. Tak perlu kita bahagikan setiap bid'ah tu ada bid'ah yang sesat, bid'ah yang baik ke, bid'ah yang buruk, yang terpuji, tercela, kepada yang wajib ke mubah atau pada mengubah hukum-hukumnya itu, ya. Semua itu tidak perlu kita lakukan, ya. Sesungguhnya dengan kita melakukan pengalihan atau pembahagian tersebut menunjukkan seseorang tu sebenarnya dia tak yakin. Dia tak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahawa sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Sehingga apa yang Nabi kutubahkan itu masih lagi perlu campur tangan manusia ke untuk kita mengubah apakah maksud sebenar yang telah Nabi katakan, ya. Tentu ini merupakan satu keyakinan yang salah. Bila kita melakukan inovasi, penambahbaikan yang kita anggaplah sebagai penambahbaikan ataupun kita memecah-mecahkan, menjadikan dia bahagian-bahagian tertentu. Bahawa ini adalah satu keyakinan yang salah sebenarnya. Dan hendaklah kita sepatutnya menerima saja apa yang telah Rasulullah sabdakan, iaitu seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru. Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada dalam neraka sebagaimana adanya, ya, sebagaimana yang telah dilafazkan, dikutubahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rangkap ni sebenarnya kita tak boleh baca secara berasingan. Kita hendaklah membacanya daripada awal keseluruhan hadis itu. Yakni apabila Nabi membacakannya, memberi khutbah baginda dengan dari awal lagi mengatakan bahawa sesungguhnya sebenar-benar perbicaraan adalah kitab Allah iaitu Al-Quran dan sebaik-baik hidayah adalah hidayah Muhammad. Sementara seburuk-buruk urusan ialah perkara-perkara yang baru. Jadi apabila kita baca dengan komplitnya, baca secara sepenuhnya dengan komplit, barulah kita dapat fahami bahawa perkara-perkara baru yang dimaksudkan adalah apa yang kita bandingkan dengan Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sesiapa yang mencipta, meyakini atau mengamalkan sesuatu yang baru berbanding apa yang ada daripada dua sumber ini, maka dia telah melakukan seburuk-buruk urusan. Ya. Jadi perkara-perkara baru tu boleh saja terjadi sama ada sebelumnya perkara tersebut tidak ada di dalam Al-Quran ataupun perkara itu memang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah tetapi telah ditambah atau dikurangi ataupun diubah suaikan oleh manusia-manusia yang ada kepentingan mereka sendiri, ya. Perkara-perkara baru yang dimaksudkan tidak merangkumi apa yang dirangkumi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ini urusan dunia, ya. Perkara-perkara baru itu tidak merangkumi apa yang dicipta atau diamalkan bagi membantu pelaksanaan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, kita kena faham bahawa perkara-perkara yang Nabi katakan, perkara baru itu, dia tidak melibatkan dalam urusan dunia. Ya, dalam urusan dunia, kita bebas melakukan pembaharuan. Kita bebas melakukan apa saja inovasi. Kita bebas mereka cipta berbagai-bagai perkara dalam hal dunia. Tetapi tidak dalam perkara-perkara yang merangkumi apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Okey, sekarang ni untuk kita faham, Ustaz telah pun memberikan contoh. Contoh satu persatu, dari satu bab ke satu bab supaya kita lebih nampak dan lebih faham apa yang dimaksudkan, apa yang dikatakan bid'ah dalam urusan agama sahaja. Ya? Okey, kita ambil contoh yang pertama, iaitu contoh dalam bab akidah. Apabila Al-Quran telah menetapkan bahawa Allah beristiwa di atas arash, di mana Allah sendiri berfirman di dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat ke-5, Allah mengatakan Allah Ar-Rahman istiwa atas arash. Maka apabila ada yang mengatakan atau meyakini bahawa Allah wujud di mana-mana atau Allah wujud tanpa tempat, maka ia adalah satu perkara baru yang menjadi seburuk-buruk urusan. Ya. Ini yang saya katakan bila dia mengubah apa perkara yang sememangnya telah ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya.
Itu contoh bab akidah. Yang mana kita patut mengimani bahawa Allah istiwa di atas aras. Sebaliknya, ada yang menukarkannya, ada yang merasakan lebih baik diinovasikan, difahamkan orang lain supaya orang tahu merasakan kewujudan Allah itu di mana-mana. Atau kata pula Allah tu wujud tanpa tempat. Maka ini adalah sesuatu yang salah. Inilah dia seburuk-buruk urusan di dalam bab akidah. Ya? Okey, sekarang kita ambil contoh dalam bab ibadah. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahawa iaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik ketika berdiri, duduk dan baring. Ya, ini dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 191. Dan begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman mengatakan, maka apabila kalian telah selesai solat, maka berzikirlah kepada Allah baik ketika berdiri, duduk dan baring. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hidayah dan penjelas kepada Al-Quran telah menunjukkan cara praktikal bahawa yang dimaksudkan oleh ayat-ayat tadi yang dibacakan tadi itu adalah berzikir kepada Allah ketika melakukan pelbagai aktiviti harian. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha sendiri menerangkan Nabi SAW berzikir kepada Allah pada setiap ketika. Ya? Ha. Jadi, apa yang dapat kita fahamkan, ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya? Sekarang, saya huraikan dulu bahawa berzikir itu ada 3 jenis dalam keadaan kita berzikir kepada Allah. Yang pertama, berzikir kepada Allah dalam mengingati perintah dan larangannya. Ya, iaitu apabila seseorang itu ingat kepada perintah Allah dan Rasulullah, baik yang wajib maupun yang sunat, lalu dia melaksanakannya, maka dia berzikir kepada Allah sebenarnya. Dan apabila seseorang itu ingat kepada larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh, lalu dia meninggalkannya, maka sesungguhnya juga dia telah pun ataupun sedang berzikir kepada Allah pada masa dia meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Jadi mengingati dan mentaati perintah Allah serta larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam pengertian mengingati dan mentaati perintah serta larangan Allah. Kerana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia sebenarnya taat kepada Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-80. Okey. Kedua adalah berzikir kepada Allah dalam pelbagai aktiviti hariannya. Ya, ini seterusnya terbahagi kepada dua. Pertama, zikir yang terkait dengan masa dan perbuatan. Maka hendaklah dibaca lafaz zikir yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah pada masa atau perbuatan tersebut. Contohnya zikir bangun tidur. Ya, apabila Nabi menetapkan bacaan itulah yang patut kita baca sewaktu bangun tidur, maka kita baca sebagaimana yang telah ditetapkan. Zikir sebelum masuk tandas, zikir apabila keluar tandas, zikir apabila kita pakai baju, zikir pada waktu pagi dan petang dan banyak lagi zikir-zikir yang memangnya datang sebagaimana lafaznya yang telah ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian adalah apa yang contoh ataupun perbuatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, contohnya membaca Al-Quran pada masa lapang, sama ada kita di pejabat atau di rumah, ataupun kita berzikir subhanallahi wa bihamdi ketika memandu, ataupun berzikir la ilaha illallah, yang mana zikir ini tidak terikat pada masa ataupun perbuatan. Jadi zikir-zikir macam ni kita bebas melakukannya pada bila-bila masa sahaja, asalkan ianya juga merupakan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang memang diajar oleh Allah dan Rasulullah. Ya. Yang ketiga adalah zikir kepada Allah dengan kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah dan berusaha untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan, demi sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah
terdapat contoh ikutan yang baik bagi sesiapa yang mengharapkan rahmat Allah dan ganjaran hari akhirat, serta bagi sesiapa yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi ini adalah 3 jenis zikir kepada Allah, ya. Jadi kita balik semula kepada apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tadi tentang Rasulullah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah pada setiap ketika, ya. Jadi hari ini kita habiskan dulu dengan kita memahami dua contoh yang telah kita berikan tadi, iaitu keliru dan salah fahamnya dalam bab akidah apabila kita menukar apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mana Allah mengatakan Allah istiwa di atas arasy, tetapi kita menukar dengan mengatakan Allah wujud di mana-mana atau Allah wujud tanpa tempat. Dan contoh dalam bab ibadah, yang mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan contoh kepada kita bab-bab cara-cara bagaimana yang dikatakan berzikir kepada Allah itu. Jadi esok saya akan sambung apakah kekeliruan, kesalahfahaman yang dianggap baik oleh masyarakat segelintirnya yang akhirnya melakukan zikir dalam aktiviti tarian, menari-nari sambil berzikir, ya. Apakah itu satu perkara yang bid'ah ataupun itu yang dianggap sebagai bid'ah hasanah bagi orang-orang yang merasakan penambahbaikan, melakukan sesuatu yang lebih baik, ataupun mereka salah faham daripada hadis ataupun Al-Quran yang telah kita berikan contohnya tadi, ya. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi pada hari esok. Semoga bermanfaat dan dapat difahami pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.